Akhirnya, Tun M memberi signal dan mengaku bahawa dia adalah orang seterusnya yang akan ditangkap dan didakwa dalam Mahkamah Malaysia kerana skandal jenayah merompak bersama Tun Chocolate dan konco-konconya dalam Malaysia. Selepas beberapa hari Tun M masuk gua, bersama Tun Chocolate kerana takut terkencing-kencing, takut tercerit-berit keluar tai dan telur latuk-latuk mereka semakin goyang. Tak dapat menyembunyikan semua harta-harta haram yang sangat bernilai dirampas oleh SPRM. Betul kata-kata Tun M hari ini. Orang yang berpangkat Tun perlu ditangkap, direman, disumbat dalam lokap dan disiasat dalam negara ini. Kerana sememangnya pangkat Tun ini tidak ada kekebalan undang-undang. Sekalipun Tun M dan Tun Chocolate tidak ada rasa malu untuk memulangkan gelaran itu kepada Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu selepas menjadi pengkhianat. Siapa makan cili, dialah yang terasa pedasnya. Saya faham Tun M sedang mengugut Kerajaan Agung Kerajaan Anwar. Jika anda, wahai Raja-Raja dan Kerajaan Anwar, Kerajaan Rakyat, tangkap, siasat dan reman saya yang berpangkat Tun ini, anda akan melihat Kerajaan Agung Kerajaan Anwar tumbang di Putrajaya. Begitulah mesej tersirat yang ingin disampaikan oleh Tun M hari ini yang meroyan jadi orang gila. Takut semakin takut untuk ditangkap dan disiasat oleh SPRM dalam mahkamah negara ini. Tun M, oh Tun M, jangan cakap pusing-pusing Tun M. Kita bukan sahaja bercakap tentang orang berpangkat Tun merompak memperkayakan 7 keturunannya di negara ini. Ia bukan sahaja tentang seorang berpangkat Tun. Yang semakin takut disiasat, ditangkap dan direman dalam mahkamah negara ini. Tetapi ini juga adalah tentang bila Tun M dan Tun Chocolate nak bayar balik dan pulangkan semula duit negara trilion ringgit yang Tun rompak selama Tun menjadi Perdana Menteri, selama Tun jadi Menteri Keuangan, selama anak-anak anda tak tahu malu merompak projek-projek orang Melayu di Putrajaya maupun di Kuala Lumpur. Let's be clear, kita tidak perlu bertapis-tapis dan berlapik-lapik dalam bahasa percaturan kuasa ini. Saya bukan seperti Syed Saddiq Tun nak cakap belakang, lepas tu pau duit parti Tun M, pau duit parti Abang Muhyiddin. Kita cakap depan-depan Tun M. Apa yang betul, kita sokong. Apa yang salah, kita ketuk kepala dan kita bagi nasihat dan teguran. Tun M,
Tun sendiri sewaktu menjadi Perdana Menteri buat kali kedua pasca PRU 14, Tun kata negara Malaysia adalah negara rule of law. Saya ni orang miskin, Tun M, Tun Coklat. Semua Perdana Menteri termasuk Tun berdua mengheret saya dalam mahkamah tetapi saya boleh menang. Ironinya, Tun M dan Tun Coklat sebelum PRU 14 kalah teruk dengan sangat-sangat memalukan dalam satu perbicaraan siasatan Suruhanjaya Diraja, skandal Forex, skandal BNM, yang mana duit rakyat, duit negara hilang lesap dirompak berpuluh-puluh bilion ringgit selama ini. Dalam perkara ini, jelas Tun M dan Tun Coklat tidak ada kuasa dalam mahkamah, sebab itu anda pernah kalah walaupun anda mempunyai banyak wang-wang haram yang disembunyikan di luar negara hasil kebijakan dan kelicikan Tun M dan Tun Coklat merompak bersama anak beranak cucu cicit mereka tanpa rasa bersalah di hadapan raja-raja dan rakyat. Tun, ada beratus-ratus skandal jenayah rompakan Tun M bersama Tun Coklat yang confirm dibuka pada tahun 2024. Kalau Tun dah tak sabar untuk ditangkap, direman dan disiasat, sila serah diri. Jangan tunggu untuk ditangkap dan disiasat oleh Kerajaan Agung Kerajaan Anwar sehingga Tun berdua mati sia-sia dalam penjara rakyat. Bersihkan nama Tun. Proof I am wrong. Proof semua rakyat salah dalam perkara ini. Sampai hari ini, Tun Coklat tidak berani saman fitnah saya. Tun M tak berani saman fitnah saya. Yang mengesahkan dan membongkarkan semula skandal-skandal rompakan terbesar yang sangat-sangat menjijikkan, meloyakan dan memuntahkan ini. Bagi Tun M dan Tun Coklat, hanya anda berdua sahaja yang boleh merompak di negara ini dan orang lain tidak boleh merompak. Hanya anda sahaja yang boleh kebal merompak di atas bumi Allah ini dan pemimpin dan penguasa lain di seluruh dunia tak boleh merompak. Ini kalau diteliti dan diamati benar-benar, memang ini pegangan hidup Tun M dan Tun Coklat bersama 7 keturunan mereka. Anda yang sedang menonton video ini tidak boleh merompak. Yang hanya boleh merompak adalah Tun M, Tun Coklat dan anak beranak cucu cicit mereka. Yang dupang makin dupang dalam percaturan kuasa ini kerana terlalu tamak halubah makan duit haram, duit hasil kerja merompak dalam Malaysia. It is wrong. Apabila anda mencatur kuasa di dunia ini untuk menghalalkan kerja-kerja merompak anda, Tun M, Tun Coklat. Sekecil-kecil projek hingga sebesar-besar projek, bilion, trilion, sapu habis. Anda memonopoli dan mendominasi rompakan-rompakan projek ini dan perlumbaan untuk merompak negara Malaysia. Saya akui anda sangat hebat dan sangat kebal merompak, Tun M, Tun Coklat. Tetapi sad endingnya adalah Tun M dan Tun Coklat gagal menghalang Datuk Seri Anwar menjadi Perdana Menteri di Putrajaya. Tun M dan Tun Coklat gagal menghalang kebangkitan Sultan Johor
yang bakal ditabalkan menjadi yang di-Pertuan Agong ke-17. 34 hari daripada sekarang. Anda gagal menggulingkan kerajaan agung, kerajaan rakyat dari belakang pintu Putrajaya hari ini, Tun M. Tun Chocolate. Maka, saya cukup kesian tengok Tun M. Tun Chocolate yang beranggapan kalau anda merompak negara Malaysia, anda tidak boleh ditangkap dan anda tidak boleh disiasat. Ini adalah pemahaman percaturan kuasa yang sangat-sangat jahil, yang sangat-sangat bodoh, yang sangat-sangat dupang Tun M. Tun Chocolate. Ya, kami perasan apabila Tun M dan Tun Chocolate wanted sebagai penjenayah perompak di era Kerajaan Agung, di era Kerajaan Anwar Ibrahim ini, wah, marah semua pengikut-pengikut iblis syaitan Dajjal dalam negara Malaysia. Wahai seluruh dunia, bukankah saya telah mendedahkan dan membocorkan maklumat sulit? It is confirmed. Tun M. Tun Chocolate akan jadi bankrupt, akan jadi muflis bersama 7 keturunannya. Ditangkap dan disiasat habis-habisan. Disumbat dalam penjara rakyat kerana Tun M dan Tun Chocolate sudah tidak ada kuasa di dalam mahkamah, di dalam SPRM, maupun di Putrajaya serta istana. Kebenaran adalah tetap kebenaran. Dan kebenaran sememangnya terlalu pahit untuk ditelan. Pengikut-pengikut Tun M dan Tun Chocolate cuba untuk memujuk perasaan sendiri, menafikan bahawa Tun M dan Tun Chocolate sudah hilang kuasa dan hilang kekebalan dalam percaturan kuasa kita. Kata orang-orang Tun M dan Tun Chocolate, Jufazli, Tun M dan Tun Chocolate itu kebal sampai sekarang. Jika benar Tun M dan Tun Chocolate kebal, kenapa harta bangunan Menara Pencakar Langit milik Tun Chocolate dan Atok ini yang bernilai lebih 2 bilion ringgit sudah dirampas oleh Kerajaan Agung Kerajaan Anwar? Sepatutnya kalau betul Tun M dan Tun Chocolate ni kebal, taklah harta-harta haram bernilai bilion-bilion ringgit ini dirampas dan disita menjadi milik kerajaan rakyat. Tun M, Tun Chocolate, ya amat saya hormati. Game is over. Anda berdua menghancurkan diri sendiri dan 7 keturunan sendiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, di hadapan rakyat, di hadapan yang di-Pertuan Agong, di hadapan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerana dupangnya Tun M dan Tun Chocolate ini, mereka fikir kalau mereka merompak, diri mereka dan 7 keturunan mereka tidak akan hancur di dunia ini. Nah, sekarang Tun M sudah mengaku bahawa sememangnya orang berpangkat Tun tidak ada kekebalan undang-undang dan boleh ditangkap serta boleh disiasat serta boleh direman dalam negara ini. Bukan itu sahaja, Tun. Orang berpangkat Tun ni sudah pernah kalah dalam mahkamah. Saya yang tak ada pangkat Tun ni, semua kes mahkamah saya menang. Tun M, Tun Chocolate, harta trilion US dollar di luar negara, di bank-bank milik Tun. Milik negara haram Israel dan kuasa-kuasa besar di belakang Tun berdua. Tidak mampu memberi jaminan 300% Tun M, Tun Chocolate boleh menang dalam mahkamah bermula tahun 2024. Sebab itu Tun M, Tun Chocolate huru hara tunggang terbalik kelang kabut. Sakit kepala, tak boleh tidur malam. Mereka berdua ini sebelah kaki sudah berada dalam penjara rakyat. Dulu kes Forex dan BNM,
boleh ditutup oleh Tun kerana ketika itu Tun jadi Perdana Menteri. Sekarang, Tun dah tak ada jawatan Perdana Menteri, Tun Coklat dah tak jadi Ketua Penasihat Kerajaan Malaysia. Tun gagal hijack institusi kehakiman negara. Walaupun Tun banyak duit dalam percaturan kuasa kita hasil kerja merompak. Rahsia sulit dibocorkan depan mata saya, Tun. Tun M dan Tun Coklat sedang diketawakan oleh tangan-tangan rakyat politik Malaysia kerana gagal untuk menguasai Mahkamah Negara Malaysia yang merdeka, berdaulat dan bebas itu. Sebab itu Tun M dan Tun Coklat cemburu apabila saya menang dalam mahkamah. Anda sakit hati. Budak miskin ni tak ada pangkat ni, dia boleh menang di Mahkamah Malaysia walaupun kami dakwa beratus-ratus kali. Walaupun kami reka-reka kesalahan politiknya. Tun, wake up. Macam mana Tun M dan Tun Coklat mahu tutup kes rompakan bilion-bilion dan trilion-trilion ringgit ini pada tahun 2024? Kalau mahkamah pun Tun M, Tun Coklat tak ada kuasa hatta 10% untuk dibeli. Tun M dan Tun Coklat tidak belajar daripada kesilapan lalu. Kala dalam perbicaraan siasatan Suruhanjaya Diraja dah melibatkan skandal forex dan skandal BNM berpuluh-puluh bilion ringgit. Hang berdua rompak. Kenapa kes itu Tun M, Tun Coklat kalah? Itulah yang membuktikan kebenaran kata-kata saya. Tun M, Tun Coklat sedang menghitung hari untuk merasmikan penjara Kajang Penjara Sungai Buloh bersama 7 keturunan mereka. Mari saya jujur, Tun M, Tun Coklat. Disebabkan Tun M dan Tun Coklat berlagak jadi Tuhan depan saya, depan rakyat, bermaharaja lela merompak sampai mati, Tun, negara Malaysia tidak hancur, Tun. Tanpa anda sedari, Tun M, Tun Coklat dan anak beranak cucu cicit mereka lah yang hancur. Sehingga terpinga-pinga terkejut badak, hilang kuasa di Putrajaya. Mark my word, masin mulut saya, Tun. So, sudah terlambat untuk mengugut Kerajaan Agung, Kerajaan Anwar. Untuk digulingkan dari belakang pintu Putrajaya dan pintu istana kerana sampai saat ini, yang di Pertuan Agong pun tak nak jumpa, tak nak layan Tun M, Tun Coklat untuk buat kerajaan tebuk atap. Macam mana nak tutup kes-kes rompakan yang sangat banyak ini mencecah trilion-trilion ringgit, Tun? Is this a joke? This is not a joke. Dosa-dosa besar dan jenayah besar Tun ini, dia punya bangkai busuk mengalahkan bau bangkai babi, Tun. Ia sudah tidak boleh disembunyikan. Tun tidak berani isytiharkan harta. Bukan sahaja Tun Coklat yang takut nak isytiharkan harta. Tun M dan anak beranaknya, kalau anda perasan, tidak ada isytiharkan harta mereka yang mereka sembunyikan di luar negara depan SPRM. Tun, kalau betul Tun M dan Tun Coklat tidak bersalah, isytiharkan harta yang disembunyikan di bank-bank seluruh dunia. Bersihkan nama anda. Selamatkan 7 keturunan anda. Tapi anda berdua memperbodohkan diri sendiri dan menipu diri sendiri. Disebabkan semua harta-harta, wang-wang haram, aset-aset haram yang disembunyikan di luar negara,
Tun M, Tun Coklat tak berani isytiharkan sampai sekarang, maka pemahaman rakyat adalah Tun M adalah perompak, Tun Coklat adalah pencuri. Macam mana kami nak tolong Tun M, nak tolong Tun Coklat kalau Tun sendiri kerjanya hanya merompak. Bila ditegur oleh Ju Fazli Syahmat, Tun M, Tun Coklat mengamuk, koyak, marah, sakit hati. Tun M, atas rasa hormat dan kasih sayang, apabila kita hanyut dengan permainan kuasa dunia tipu-tipu, apabila mata kita ni jadi buta terbeliak tengok duit berbilion-bilion, trilion US dollar depan mata kita, terus kita rompak, adalah wajib untuk rakyat seperti kami menegur Tun M dan Tun Coklat agar tidak melampaui batas, membuat kerosakan dan menghancurkan 7 keturunan sendiri dengan kerja-kerja merompak ini. Kami tahu Tun, mak bapak Tun M, mak bapak Tun Coklat tidak pernah ajar anda berdua untuk nak jangan merompak. Ya, saya memahami generasi anda adalah generasi korang. Saya faham Tun, generasi tua seperti anda berlagak sombong, berlagak temberang depan Allah. Tak tahu malu merompak depan Allah, depan rakyat. Di siang hari maupun di malam hari. Sebab isteri dan anak-anak Tun dan cucu cicit Tun berdua tidak pernah menegur Tun. Cukuplah merompak tu atuk. Maka biar saya yang menegur anda kalau keturunan anda tak berani ketuk kepala anda untuk berhenti merompak. Tun M, Tun Coklat. Apa tujuan kita bincangkan perkara ini? Supaya Tun M dan Tun Coklat berhenti menghancurkan diri sendiri dan 7 keturunannya. Di dalam penjara rakyat, penjara Kajang, penjara Sungai Buloh dan penjara neraka Jahanam Allah. Ketahuilah, merompak mencuri harta rakyat, harta negara, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaknat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun alasan kita untuk merompak, hanya semata-mata untuk memperkayakan diri, untuk hidup senang lenang, untuk jadi trillionaire bersama 7 keturunan kita. Semua ini adalah berdosa besar dan diharamkan dalam Islam. Tetapi Tun M dan Tun Coklat meminggirkan hukum-hukum Allah ini, sehingga Tun M dan Tun Coklat tidak boleh menutup kes-kes rompakan sendiri. Bertaubat Tun M, Tun Coklat. Anda patut bersyukur ada seorang manusia untuk mengingatkan anda berhenti merompak. Anda nak gulingkan Kerajaan Agung Kerajaan Anwar. Why? Because anda belum puas merompak negara ini. Tun M, Tun Coklat, let's be transparent. Yes, untuk makluman 33 juta rakyat. Tun M dan Tun Coklat ini hari-hari berkempen nak gulingkan Kerajaan Agung Kerajaan Anwar kerana mereka belum puas. Mencuri, merompak, makan rasuah bersama 7 keturunan mereka. Mereka belum kenyang merompak projek-projek orang Melayu di Putrajaya. Sehingga inikah matlamat hidup orang-orang tua dalam Malaysia? Merompak. Kaya. Dengan kerja haram. Mencuri tanpa rasa malu, tak ada maruah diri. Depan Allah, depan 33 juta rakyat. Astaghfirullahalazim. Saya faham Tun. Pengikut-pengikut dan penyokong-penyokong iblis syaitan dajjal mempertahankan anda merompak berpuluh-puluh tahun dalam Malaysia, sebab itu hidup anda hancur dan sesat di atas bumi Allah. Tidak tahu dosa dan pahala merompak, mencuri di dunia ini. Perkara ini cukup kronik dan cukup kritikal. Kanser tahap 5 dalam kehidupan orang-orang tua yang saya nampak depan mata saya. Nak ambil duit rasuah, nak merompak projek rakyat, nak merompak duit negara, nak merompak harta watan.
It is okay. Ingat mati kita, Pak Cik, Mak Cik, Otok Arung, Tun M, Tun Coklat, Abang Muhyiddin, Tok Guru Hadi Bawang. PAS bersatu dan Perikatan Nasional. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi amaran keras kepada kita semua. Tidak boleh merompak di atas bumi ini. Sesiapa merompak akan hancur sehina-hinanya oleh Allah kerana dilaknat di dunia dan akhirat. Pak Cik, Mak Cik, Otok Arung, jangan tertipu. Kalau merompak boleh jadi kaya raya, boleh senang lenang. Ini permainan percaturan kuasa Dajjal yang cukup licik. Sehingga Tun M dan Tun Coklat kena game, kena tipu oleh duit rompakan haram ini. Lihat di mana Tun M dan Tun Coklat, Pak Cik, Mak Cik, Otok Arung. Ni dua penyamun paling tua dalam Malaysia. Yang tidak ada kemaluan, yang tidak ada maruah dan harga diri. Semakin takut untuk ditangkap, disiasat, didakwa dalam mahkamah dan disumbat dalam penjara oleh kerajaan rakyat. Iya, lihat di mana Tun M dan Tun Coklat, Abang Muhyiddin, Tok Guru Hadi Bawang. Jadi gila tak tahan. Sebagai pembangkang setelah kalah secara mengejut, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala PRU15. Kenapa? Selama ini Tun M, Tun Coklat bersama Abang Muhyiddin, Tok Guru Hadi Bawang, PAS Bersatu Perikatan Nasional dan Pejuang berlagak di hadapan Allah kerana bagi mereka Allah tidak akan menghancurkan mereka. Kerana bagi mereka duit-duit rompakan haram itu akan menyelamatkan mereka. PRU15. Tetapi sebaliknya kun fayakun. Allah tunjukkan depan mata kita. Hancur Pak Cik, Mak Cik, Otok Arung. Kerajaan pintu belakang iblis syaitan Dajjal bernama Perikatan Nasional. Yang dibentuk secara haram, dilaknat akhirnya oleh Allah dan dihancurkan oleh Allah. Sehingga ditertawakan oleh Raja-Raja Melayu Islam pada PRU15 lalu. Inilah kejahatan yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala depan mata Tun M, Tun Coklat, Abang Muhyiddin, Tok Guru Hadi Bawang dan pengikut-pengikut sesat mereka dalam Perikatan Nasional. Riak, takabur, bodoh sombong, dupang sombong, lagak gatas merompak depan Allah, depan rakyat, akhirnya hancur sehina-hinanya. 7 keturunan Tun M, Tun Coklat, Abang Muhyiddin lari lintang pukang keluar negara. Sebab memang ini kelemahan Tun M, Tun Coklat. Kantoi merompak dan harta-harta rompakan mereka ini memang akan dirampas oleh Kerajaan Agung, Kerajaan Anwar, Kerajaan Rakyat. Tidak ada pengecualian. Tun M dan Tun Coklat baru sedar di usia tua mereka 90 tahun, 100 tahun ini. Mereka tidak berada di atas undang-undang, tidak berada di atas perlembagaan. Kita semua is not above the law, is not above the rule of law. Walaupun berpangkat besar atau tidak berpangkat. Walaupun anda rompak sedikit atau anda rompak sangat banyak. Rule of law is rule of law. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan. Sama ada anda orang Islam, orang bukan Islam, kalau anda merompak dan buat dosa yang paling dibenci oleh Allah, 7 keturunan anda akan hancur secara mengejut, dan itu sedang berlaku kepada Tun M, Tun Coklat dan penyamun-penyamun lain dalam negara ini. Maka ini perlu menjadi pengajaran kepada penyamun, penyangga yang masih berasa selesa memperkayakan diri dengan kerja merompak. Tapi ingat, ini saya punya peringatan mesra. Hari ini boleh selamat, boleh kenyang, boleh kaya raya hasil merompak negara Malaysia. Tetapi esok lusa,
seluruh dunia dan kuasa-kuasa besar seluruh dunia akan menyaksikan kehebatan kuasa Allah yang Maha Kuasa. Tidak ada satu orang pun penguasa dan pemimpin perompak yang boleh selamat di atas bumi Allah ini kerana kerja-kerja bangga merompak harta dan khazanah negara, merompak harta rakyat yang bukan milik mereka. Siapa makan cili, dialah terasa pedasnya Tun M Tun coklat. Sebagai konklusi, kepada anak-anak generasi baru, jangan pernah percaya dengan ajaran-ajaran orang tua sesat di negara ini bahawa merompak boleh memperkayakan diri. Ketahuilah, perompak-perompak yang kaya raya trilion bilion lawan saya dalam Mahkamah Malaysia kalah dan hancur setiap tahun. Dan anda menyaksikan bagaimana mereka kalah sehingga mereka malu nak mengaku kalah depan penyokong-penyokong mereka. Saya tak ada duit, saya tak ada pangkat. Anda menjadi saksi di hadapan Allah, di hadapan hakim-hakim seluruh dunia. Jangan tertipu pakcik makcik Oto Arung, anak-anak generasi baru. Duit-duit haram itu sebenarnya bukan Tuhan kita, Tun M Tun coklat. Kebodohan, kejahilan, ketamakan dan kelagakan Tun M Tun coklat. Mereka sembah duit rasuah, duit rompakan haram seperti Tuhan mereka, sehingga mereka membelakangkan Allah Subhanahu wa taala. Duit mereka inilah yang menghancurkan 7 keturunan Tun M Tun coklat, Abah Muhyiddin dan Tok Guru Hadi Mawang, sehingga PAS bersatu dan Perikatan Nasional berjuang hancur dan pupus oleh Raja-Raja Melayu Islam, oleh Anwar Ibrahim, oleh kerajaan rakyat atas bantuan Allah yang Maha Kuasa. Daulat Tuanku yang di-Pertuan Agong, daulat Tuanku Raja-Raja Melayu. Patik menyokong penuh semua master plan politik tahun 2024 untuk sumbat dan hantar semua penyambung-penyangak berpangkat Tun ini yang masih belum minta maaf dengan rakyat, yang belum kembalikan semua harta-harta negara, yang belagak sombong mengugut kerajaan agung, kerajaan Anwar untuk digulingkan. Tun M, Tun coklat, enough is enough. Menghancurkan diri sendiri, merompak bersama anak-anak dan cucu cicit anda. Kerana ketahuilah, tahun 2024 adalah tahun paling gelap untuk 7 keturunan Tun M Tun coklat Abah Muhyiddin yang bakal meringkuk dalam penjara rakyat, penjara Gajang, penjara Sungai Buloh, penjara neraka Jahannam Allah dengan sangat-sangat mengerikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum terlambat untuk kembali ke pangkal jalan Tun M Tun coklat. Belum terlambat untuk pulangkan semua harta-harta negara yang anda rompak. Dan anda perlu sedar bersama 7 keturunan anda, sudah-sudahlah menikmati kekayaan haram itu. Kerana duit dan harta-harta haram itu bukan milik mak bapak, datuk nenek moyang anda. Itu adalah milik orang Melayu, orang Cina, India, Sabahan, Sarawakan yang anda miskinkan berpuluh-puluh tahun sehingga wawasan 2020 Tun M gagal ditunaikan untuk memajukan negara sampai Tun berumur 100 tahun. Allah Maha Kuasa. Duit-duit kertas haram yang dimakan oleh Tun M Tun coklat tidak ada kuasa di atas bumi Allah ini. Penjara Gajang, penjara Sungai Buloh sudah siap untuk Tun M Tun coklat dan 7 keturunan penyamun mereka di negara ini. Tun, masih sempat untuk lari keluar negara bersama 7 keturunan anda yang tak tahu malu merompak Malaysia sampai mati. Checkmate dan masuk perangkap sendiri kerana Tun M Tun coklat dan anak-anak cucu cicit mereka
dupang-dupang, lagak gatas gila, merompak negara untuk memperkayakan diri sendiri. Dasar keturunan orang gila, tak pernah nampak duit dan suka makan duit haram di atas bumi Allah. Sekian, terima kasih. Game is over.